اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 62, baris yang keempat daripada bawah. Muka surat 62, baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Riddah atau murtad. Riddatun, murtaddun. Kalau ikut barislah. Riddatun, murtaddun. Riddah atau murtad. Riddah sifat jatuh agama, itulah. Riddah tu jatuh agama, terkeluar daripada agama. Murtad ni tuang dia, orang yang jatuh agama, orang yang terkeluar daripada agama. Itu sifatnya. Riddah tu masdar, murtad tu isim fa'il. Murtad ni orang yang jatuh agama, ataupun kita terjemah dengan orang yang terkeluar daripada agama. Itu murtad. Cuma bahasa Malaysia kita ni murtad je tau. Riddah tidak ada. Dia contoh beginilah. Islam orangnya muslimun. Apa dia muslim? Orang Islam. Iman, mukmin. Gitu. Iman, orangnya mukmin. Ihsan, orangnya muhsin. Riddah, tuang dia tu murtad. Riddah tu jatuh agama, terkeluar daripada agama. Orang yang jatuh agama, orang yang terkeluar daripada agama dipanggil murtad. Ini hak bahasa Arab. Lepas tu kita pergi pada bahasa kita lah. Pakai murtad gitu je. Jadi ni murtad. Contohlah bercakap. Contohnya bercakap menghina agama. Maka perbuatan tu perbuatan riddah. Percakapan tu percakapan riddah, menyebabkan orang yang bercakap murtad. Jadi orang yang riddah. Percakapan tu percakapan riddah. Diambil Al-Quran, dia menghina Al-Quran, dicampur di tempat kotor untuk menghina Al-Quran. Perbuatan tu menyebabkan jadi riddah. Orang tu murtad dipanggil. Itu asal dia lah. Beza antara riddah dengan murtad. Tapi tak apalah, kita balik pada bahasa Melayu kita, murtad gitu je lah. Murtad dengan pegangan, murtad dengan percakapan, murtad dengan sebab perbuatan. Sebut murtad. Murtad ni orang yang riddah atau asal makna dia. Dan sebesar-besar wajib mukallaf memelihara ialah
memelihara agama, jangan jadi riddah dan tuannya nama murtad. Dia gitu. Jangan jadi riddah. Apa dia? Jangan jatuh agama. Jangan terkeluar agama. Kemudian tuan yang jatuh agama, tuan yang terkeluar daripada agama, dan tuannya nama murtad. Mana apa ni? Seseorang yang jatuh agama, seseorang yang terkeluar daripada agama. Jangan jadi riddah dan tuannya, tuan riddah ni nama murtad. Faham ayat kita? Dan sebesar-besar wajib mukallaf memelihara ialah memelihara agama. Daripada 6 kulliyat. 6 kulliyat yang terdahulunya yang wajib atas mukallaf memelihara. 6 kulliyat. Kulli yang dibangsakan kepada sekalian. Kenapa dipanggil kulliyat? Kerana 6 perkara ni tercabang daripadanya beberapa hukum yang banyak. Mana 6 kulliyat? Agama, diri, akal, nasab keturunan, kemaluan ni maru'ah, kemudian harta. Ini 6 perkara yang wajib atas mukallaf memelihara. Tetapi yang ke-6 perkara ni, sebesar-besar wajib mukallaf memelihara ialah memelihara agama. Tak boleh besar sekali. Wajib memelihara diri, wajib memelihara akal, wajib memelihara nasab keturunan, wajib memelihara kemaluan maru'ah, wajib memelihara harta. Tapi yang paling besar sekali yang wajib atas mukallaf adalah memelihara agama. Sebab apa? Sebab itulah umbi. Kalau agama tidak terpelihara, walaupun diri, walaupun akal, walaupun keturunan, walaupun maru'ah, walaupun harta dipelihara, tak ada nilai. Sebab umbinya adalah agama. Wajib memelihara agama. Kemudian memelihara agama ni pula, agama Islam, iman dan ihsan. Memelihara agama ni yang pertama, supaya tidak jatuh kepada riddah. Ini nombor 1. Ni pelihara agama supaya tidak jatuh kepada murtad. Apa paling besar? Pelihara agama juga terdahulunya supaya tidak cedera perkara-perkara yang wajib, tidak mengerjakan perkara yang diharamkan. Itu pelihara agama. Pelihara agama dengan bahawa dengan makna apa? Buat segala perintah dengan betul, tinggal segala larangan. Itu dengan pelihara agama. Yang pertama, pelihara Islam dan iman. Yang pertama, pelihara Islam dan iman. Pelihara Islam, jangan berkata-kata dengan perkataan yang menyebabkan terbatal Islam, murtad. Jangan buat perbuatan yang menyebabkan terbatal Islam, murtad. Pelihara iman, jangan berpegang dengan akidah yang kafir. Itu pelihara iman. Pelihara ihsannya apa? Ihsan, mengabdikan diri akan Allah dengan mengerjakan suruhan zahir dan batin dan meninggal kalangan zahir dan batin. Peliharanya macam mana? Suruhan zahir dan batin, buat biar comel. Larangan zahir dan batin, tinggalkan. Itu dia panggil pelihara agama, pelihara bahagian ihsan. Agama 3 kan? Islam, iman dan ihsan. Pelihara Islam, jangan jadi batal Islam dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Pelihara iman, jangan berpegang dengan akidah yang kafir. Ini yang bicara sekarang. Barulah pergi kepada pelihara agama bahagian ihsan. Ihsan ni lah mengerjakan suruhan zahir dan batin. Peliharanya macam mana? Buat molek-molek,
buat dengan ilmu. Itu pelihara agama. Hak zahir dan hak batin. Meninggal kalangan zahir hak batin. Itu pelihara agama. Pelihara agama ni bersembahyang, berpuasa. Tapi pelihara agama bersembahyang buat dengan betul. Berpuasa buat dengan betul. Itu panggil pelihara agama. Kalau semayang, belajarnya tidak. Berpuasa, belajarnya tidak. Ini bagian ihsan ni. Tapi kalau bagian iman pun tak peduli, tu tak ada agama. Tu tak ada agama. Kalau iman pun tak peduli. Ini kita bicara pelihara agama bagian ihsan. Tapi yang kita bicara sekarang ni, tajuk ni, ni pelihara agama, pelihara Islam dan pelihara iman. Supaya tidak jatuh kepada murtad. Satu lagi pelihara agama, pelihara ihsan tu. Tapi kalau pelihara agama, daripada perkara yang membatalkan Islam dan iman, tu tak peduli, tak ada bicara lah. Hak membatalkan iman, hak nombor satu. Pelihara daripada pegangan-pegangan yang kafir. Mana pegangan yang kafir? Kena pelihara ni. Nak pelihara kena kenal. Kena tahu mana pegangan yang kafir. Kita nak beragama. Kita nak beragama permulaan. Agama, iman, akidah imannya macam mana? Bila lengkap ke enam rukun iman, pelihara iman daripada pegangan-pegangan yang kafir. Tapi macam mana dengan rukun iman yang 6 perkara? Ambil peduli ke tidak? Hafal saja. Tak ambil peduli. Nampak rajin semayang, rajin berjemaah, rajin semayang. Nanti masuk bulan Ramadan penuh masjid. Nak berterawihnya, nak buat ibadahnya. Tapi bab iman, bab akidah macam mana? Kemah ke tak peduli. Hak tu adah jua. Lepas tu semayang macam mana? Semayang. Macam mana semayang? Berjemaah tu. Macam mana syarat berjemaah? Belajar ke tak? Tak pernah peduli. Faham-faham lah. Ada ni. Panggil apa ni? Bukan agama yang sebenar. Hanya tradisi, adat, budaya. Akhir zaman, agama hanya tinggal pada nama. Hanya tinggal pada nama. Masjid tersergang indah. Uniform orang Islam. Tapi agama, ilmu agamanya macam mana? Tak peduli. Ini panggil agama tinggal pada nama. Ya. Tinggal pada nama. Hak Nabi bersabda, sayu jadu fi akhir zaman ubadun juhal. Akan timbul di akhir zaman orang yang rajin buat ibadah tapi sangat jahil. Nabi kata ni. Nabi berkata itu wahyu daripada Allah. Nabi ni bukan tok nujung. Ini sabda Nabi ni wahyu daripada Allah. Timbul di akhir zaman rajin buat ibadah, jahil. Rajin berjemaah, jahil akidah. Rajin berjemaah, jahil fardhain fiqh. Rajin berjemaah, jahil fardhain tasawuf. Ni hak Nabi sebut dah. Hanya agama pada rupa sahaja. Ini bukan beragama. Jadi beragama, Islam, iman dan ihsan. Barulah pergi pada pelihara. Pelihara Islam dan iman. Ini kita bicara sekarang. Pelihara ihsan tadi, buat segala suruhan zahir dan batin. Buat dengan betul-betul. Hak zahirnya, fardhain fiqh kena kemah. Hak batinnya, fardhain tasawuf kena kemah. Itu berpanggil pelihara agama. Dipanggil mana? Pelihara furu'uddin, cabang agama. Pelihara Islam, pelihara iman, pelihara usuluddin, tapak agama. Pelihara ihsan dipanggil pelihara furu'uddin, cabang agama. Untuk menjadi orang yang beramal soleh. Tapi pelihara usuluddin, allazina amanu, untuk menjadi orang yang beriman. Pelihara furu'uddin ihsan, ta'at zahir, ta'at batin, untuk menjadi orang yang wa'amilus salihat, orang yang beramal soleh. Ini agama lah ni. Orang beriman dan beramal soleh. Ini orang yang beragama.
Beriman tu usuluddin, beramal soleh tu furuuddin. Pelera agama, pelera usuluddin, Islam dan iman. Pelera ihsan, pelera furuuddin. Tapi sekarang dia akan masuk kepada pelera usuluddin, pelera tapak agama. Jangan jadi murtad. Murtad saja kekal neraka selama-lamanya. Nak pelihara ni kena ada agama. Kalau daripada balik berpegang dengan akidah yang kafir, hak tu tak ada bicara hak tu. Hak tu tak bicara. Semayang rajin, berjemaah rajin tu kata tu. Kadang-kadang hak main masjid tu hak banyak hal. Hak main masjid tu hak banyak hal. Rajin berjemaah tapi jahil agama, tak minat belajar agama. Dengar ceramah umum gitu dia berakhir. Ni masalah lah. Kalau orang gini pula diberi amanah pegang masjid, huru-hara. Sebab dia tak kenal agama. Dia tidak ada agama, tidak kenal agama, pegang masjid. Dia panggil apa? Dia panggil institusi apa? Institusi, dia panggil tak? Masjid institusi yang besar dalam agama masjid ni. Dia pegang oleh orang jahil agama. Wa amal rupa agama tapi bukan beragama. Orang ni punah. Orang ni jadi macam-macam. Nak buka kitab fardu ain, banyak dah kitab dia kata. Baru tak ada pun. Adalah ahli jemaah cadang, kita buka kitab pekoh belajar bab semayang. Bunyilah dok pegang masjid. Pandai pula kedah semayang. Kok cakap tu siapa? Pengusi cakap. Ahli jemaah ni cadang, buka kitab pekoh lah kita ni belajar bab semayang. Pusing tu kan dia, pandai pula kedah bab semayang. Mengajar belajar benda lagi. Boleh cakap gitu. Pegang usi masjid. Itu baru cerita bab semayang. Cerita bab akidah. Lagi gelak gambar. Ni pegang masjid pun orang. Jadi kadang-kadang di masjid tu susah. Senang luar pula daripada ada di masjid. Dia banyak koreno. Sebab apa? Dia duduk tempat yang tak sesuai. Masjid ni tempat orang yang beriman dan beramal soleh. Di masjid ni tempat orang beriman beramal soleh. Di masjid ni bukan tempat orang jahil, bukan tempat orang akidah tak betul, bukan tempat orang yang semayang tapi ilmu. Masjid ni tempat sujud. Orang sujud ni tidak bersifat dengan sifat takabur. Orang sujud masjid. Apa masjid? Tempat sujud. Kenapa tempat sujud? Di masjid ni bukan tempat orang sombong. Orang sujud letak dahi latar, punggung nungging ke belakang. Ini rukun yang paling tazallul, yang paling menghina diri. Tak ada lah sombong tu. Tapi hak bapak sombongnya hak ada di masjid lah. Hak bapak sombongnya hak pegang masjid. Hak pegang masjid tu ada jemaah kata jin iprik dia kata. Jangan di situ tu ada jin iprik tu dia kata. Orang ada jemaah panggil jin iprik. Kenal jin iprik? Hak jin iprik tu pegang masjid. Oh hara. Ini akhir zaman. Agama tinggal pada nama. Tak tahu nak susung agama macam mana. Agama Islam, iman dan ihsan. Agama inilah yang akan menyelamatkan kita dan keluarga kita dunia dan akhirah. Agama. Yang tak ni. Anak beragama tu balik pada ilmu molek. Wa amma dengan ilmu. Semayang dengan ilmu, puasa dengan ilmu, baca Quran dengan ilmu. Baca Quran dengan ilmu, bukan tu orang ramai. Kita ni ngaji Quran. Boleh tak kita ngaji Quran? Seorang baca speka, kita turut belakang. Boleh tak? Dah kita cari hak pandai seorang. Dia pun baca kuat kot speka, kita baca turut belakang. Boleh jadi betul tak bacaan kita? Fatihah. Lebih daripada turut orang dah. Tapi kalau tak cari guru, betul ke tak Fatihah kita? Fatihah kita ni dah tu imam baca kuat berapa kali sehari. Kan tak ni? Kan kita dengar semua tu Fatihah kan. Tiap-tiap rakaat tu imam baca Fatihah.
Subuh 2 kali baca kuat, maghrib isyak 2 kali baca kuat. Kita pun turun tanpa kita belajar dengan guru. Betul tak Fatihah kita? Hak paling mudah ni, paling mudah. Tanya guru Quran lah. Hak mari mengadap dengan guru Quran, macam mana hak mula-mula belajar. Hak mula-mula belajar ni bukan budak-budak Hak mula-mula belajar ni bukan budak belum balik ni. Orang yang umur 40-50 dah. Mari mula-mula belajar guru Quran ni. Cuba tanya guru Quran. Dia baca Fatihah mula-mula tu beres ke tak? Cuba tanya. Dan ni dia kemudian bawa nak baca Quran. Dia pun cari guru Quran. Memanglah pertama baca Fatihah. Cuba tanya guru Quran. Kalau mari tu tak pernah belajar masa budak-budak. Masa abata tu belajarlah. Kemudian baru belajar. Dia baca Fatihah mula-mula. Cuba tanya guru Quran. Beres tak Fatihah dia? Kalau lah Fatihah dia comel, dia ada guru dah sebelum ni. Gitu. Betul? Kamu ni baca Fatihah comel ni belajar siapa dulu? Mesti ada guru. Ada ni. Tu Fatihah. Hak bawa dah semayang. Turut orang. Fatihah takkan betul kalau tak belajar dengan tu guru. Macam mana dengan baca Yasin? Macam mana dengan baca Yasin? Macam mana dengan baca Yasin? Kalau tidak musyafahah dengan tu guru. Nanti malam 10 Syakban ni dia pun pakak baca Yasin 3 kali laju-laju. Baca guru dia siapa? Guru dia siapa? Ni. Kena balik pada ilmu. Buat apa-apa balik pada ilmu. Malam yang penuh barakah, malam yang dituntut perbanyakkan amal ibadah, malam mustajab doa, hak kewajipan fardu ain kuliah dihentikan, dia pakak baca Yasin. Baca Yasin tanpa ilmu, macam mana baca Yasin tu? Boleh pahala? Hak belajar fardu ain dihentikan. Nak baca Yasin hak sunat. Baca Yasin dengan ilmu ke tak? Tak apalah tu imam baca kuat seorang. Lepas tu hak belakang turun. Boleh ke baca Yasin, baca Quran gitu? Tu imam yang baca kuat ni, dia belajar dak Quran, mesti dia baca Quran. Dia qari, dia hafal Quran. Dia reti dak Quran ni macam mana? Boleh ke Quran ni dibaca beramal tanpa belajar dengan guru? Boleh turut gitu? Kalau tu imam sebagai guru Quran, orang qari hafal Quran, buat gitu, dia sangat tidak bertanggungjawab dengan ilmu yang dipelajari. Sangat tidak bertanggungjawab. Sebab dia belajar Quran, dia tahulah. Nak betul Quran, kena musyafahah dengan guru. Dia tak boleh, okay, tak apalah. Hak tak pandai tu, saya baca spekar kuat, pakat turut saya lah. Ini sangat-sangat tidak beramal dengan, tidak amanah dengan ilmu Quran yang dipelajari. Dia tidak beramal dengan Quran yang dipelajari. Quran bukan amalan dia gitu. Quran, membaca Quran bukan amalan dia turut orang, tapi kena berilmu, musyafah dengan guru. Tengok malam 10 Syakban nanti, apa amalan orang masjid? Baca Yasin. Siapa yang baca Yasin? Hak main masjid setahun sekali. Bayangkan. Ada ni. Orang dulu lain. Orang dulu majlis ilmu tak ada. Faham tak ni? Orang dulu majlis ilmu tak ada. Jauh daripada alim ulama, kejahilan mereka dimaafkan. Jauh daripada alim ulama pun orang dulu Quran penting, Yasin duduk dada. Tahu dulu. Orang sekarang Fatihah pun tak betul baca Yasin. Ni. Mengapa ni? Dia nak buat amalan agama tapi tidak berdasarkan kepada ilmu. Buat rupa agama. Malam Syakban penuh masjid, malam tarawih penuh masjid. Buat rupa agama. Beragama atau tidak? Beragama Islam, iman dan ihsan. Islam, iman, usuluddin. Ihsan, furu'uddin. Beriman dan beramal soleh itu agama. Berdasar kepada ilmu fardhu ain tauhid, fiqh dan tasawuf. Tak ada ni, tak ada. Pak Nabi kata timbul orang yang rajin buat ibadah tapi jahil, ni timbul. Islam hanya tinggal pada rupa saja, pada nama saja, pada masjid saja, tapi agama sebenar tidak ada. Agama sebenar Islam, iman dan ihsan. Di awal kitab Fatih Faridah, apakah tanda beragama? Ada 4 tanda di awal kitab Fatih Faridah kita ni. Ada 4 tanda beragama yang sebenar. Yang pertama, berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang pertama, tanda beragama.
Sungguh banyak masjid sekarang bab iman, bab akidah dia tidak titik beratkan. Kadang-kadang fiqh ada, tasawuf ada. Tapi akidah tauhid dia bicara secara sepintas lalu. Itu bukan agama seumpama itu. Kenapa? Kerana dibawa oleh ditakbir masjid oleh orang yang jahil agama. Kemudian ditambahi pula dengan penceramah-penceramah agama yang sendiri pun jahil agama, yang hanya boleh berceramah agama tapi akidah agama pun tak lengkap. Ini tambahan pula menjadikan ceramah agama sebagai satu kerjaya sahaja. Tapi ilmunya macam mana? Ilmu macam mana? Kalau penceramah agama tu mantap fadha'in tauhid fiqh tasawuf, mereka pasti akan menitik beratkan ilmu fadha'in tauhid fiqh dan tasawuf. Kalau tidak mengutamakan fadha'in tauhid fiqh tasawuf, hanya berceramah begitu saja, yang berceramah tu dia ada masalah ilmu. Gitu je. Ini akhir zaman. Orang pegang masjid, orang ceramah agama yang tidak memahami agama yang sebenar, Islam, iman dan ihsan. Islam, iman, usuluddin, ihsan, furu'uddin. Ini bicara balik kepada usuluddin, tapak agama. Pelihara agama, jangan jadi reddah dan tuannya nama murtad. Ini pelihara usuluddin. Pelihara Islam, pelihara iman supaya tidak jadi murtad. Pelihara ihsan dengan bahawa buat suruhan zahir dan batin dengan betul, tinggallah dengan zahir dan batin. Itu pelihara agama, pelihara furu'uddin, cabang agama. Baca Quran sunat, berakidah dengan akidah Al-Quran, usuluddin, tapak agama. Membaca Al-Quran dengan hukum tajwid wajib. Membaca Al-Quran dengan ikhlas wajib. Membaca Al-Quran sunat, selebih-lebih zikir. Berakidah dengan akidah Al-Quran itu usuluddin, pegangan. Yang zahirnya baca Al-Quran dengan ilmu wajib. Kita nak baca Yasin ni ada tok guru yang mengakui kita. Ada tok guru yang mengakui. Bukan kita perasan betul sendiri. Kalau kira perasan betul sudah pernah salah kitanya. Biar tok guru yang mengakui. Baru dipanggil membaca Al-Quran dengan ilmu. Kemudian wajib baca Al-Quran dengan ikhlas. Atau wajib baca tu sunat. Kena ada guru yang mengakui. Dan ni sungguh ni satu jemaah Yasin. Jemaah Yasin dia panggil apa? Grup ke apa dia panggil? Dia ada baju kurung yang sama. Macam pok Boria lah. Pandai Boria? Boria tu Pening tau. Dia beli kain tu apa panggil? Dia panggil apa tu? Sepapang apa panggil? Sekayu. Tahu? Sekayu tu. Dia beli, dia buat baju kurung sama. Kadang-kadang saya mengajar, tak ada separuh. Kerana tak ada orang mari ni, dijemput baca Yasin. Di grup dia. Tinggal, kelas dia tinggal. Dia baca Yasin. Di grup dia dah. Memang orang kampung panggil dia. Bukan kampung tempatan. Kampung luar panggil. Dia ada grup dia. Jemaah ke grup ke gitulah. Timbullah seorang ahli jemaah tu. Kita ni kena panggil tu guru seorang. Nak cek Yasin pokok kita ni. Dia pun carilah ustazah seorang. Dan ni grup puan. Dia pun cari ustazah. Dia panggil apa ni? Cari penyakit orang panggil. Ada seorang ni cari penyakit. Ada cari penyakit. Kawan tu duduk baca Yasin rata riti, cari penyakit. Apa? Nak cari tok guru. Cari penyakit gitu. Ngomong sorok sedikit-sedikit sudahlah. Kan baca ramai-ramai. Kan awak tak perasan pun kita baca betul salah. Bukan baca. Okey, awak baca dulu seorang. Awak tahu pakat dengar. Awak pula sambung. Itu kecilanan lah. Ni baca ramai-ramai. Tak ada seorang cari penyakit. Kita ni kena cari tok guru ni untuk memastikan grup kita ni betul-betul pandai baca Yasin ni. Dia pun cari ustazah.
Cari ustazah. Cari ustazah tu dak apa kerak hok berani berhadapan ustazah. Hok ramai-ramai guru Yasin ni. Bukan mari baca Yasin setahun sekali tu malah ustaz abang, bukan ni. Guru Yasin. Ni realiti masyarakat kita. Nak tahu tanya guru Quran lah macam mana kita baca Yasin. Tak apa kerak hok berani berhadapan ustazah. Hok berani ni ustazah tu ngiling pala. Hok berani ni hok berani. Ustazah tu ngiling pala. Baca Yasin seumpama ni. Hok berani ni, hok tak mari lah. Faham tak? Ni grup Yasin, ni realiti. Bukan hok mari setahun sekali. Yasin macam mana wallahu alam. Hok dalam masjid tu sendiri. Usi masjid ke, SU masjid ke, AJK masjid ke, macam mana Yasin dia? Guru mana yang mengesahkan dibaca Yasin pandang? Pengurusi masjid dia musyafah dengan tok imam. Betul kalau gitu. SU masjid dia musyafah dengan tok imam. AJK masjid memang tetap dah. Tok imam wajib dah. Ni haji. Hari ni giliran haji. Mari jumpa saya. Baca Yasin depan saya. Kan nama AJK ada kan? Bawa nama molek, tok imam pun panggil seorang-seorang baca Yasin. Masuk dalam bilik. Lepas tu sudah tu pun markah. Ni 100. Ni 90. Ni merah. Letak 40 ke 30 ke markah. Tu imam lah yang mengesahkan. Tengok. Hak pegang masjid. Hak mari sama sekali. Hak ni guru Yasin. Ustazah tu macam mana ni. Hak berani. Sungguh ni. Dia ustaz. Dia baca Yasin. Mak dia dengar. Mak dia ngiling kepala. Mak dia ni orang tua lama. Orang tua lama ni Yasin duduk dada. Yasin duduk dada orang tua lama ni. Orang tua dulu hak lain tak pandai pun, tak pandai Quran, aib memalukan orang dulu. Penting. Jadi Yasin dada. Mak dia dengar anak dia ustaz tu baca Yasin, mak dia ngiling kepala, tak puas hati. Membaca Yasin gitu. Pada ni. Ni zaman sekarang. Ada seorang tu dia jumpa dengan saya. Dia minta saya dengar Yasin dia. Isu dia dengar Yasin dia. Yasin dah buat Yasin ni, dia ingat dia apa dah? Dia ingat apa? Ustaz dengar ustaz. Lepas tu kalau hak tu ustaz betul dia kata, dia pun baca. Baca ingat dada ni, bukan baca bawa Quran ni. Ingat dada. Dia pun baca. Mana ustaz? Saya tak pandai nak tegur. Apa? Salah belaka awak baca tu. Saya nak tegur budak kecil kata. Budak kecil nak tegur. Awak baca Yasin tu tak punya Yasin pun. Bunyi gapo tak tahulah. Awak ni kena cari guru kata. Tak boleh baca gini ni. Hukum 5 pun tak lepas dia baca Yasin pun. Dia hafal. Dia mari tu mari bawa mulut je. Awak kena cari guru Quran. Tapi dia jenis tawaduk. Dia cari guru Quran sungguh. Jumpa kemudian ustaz Fatihah pun tak luluh dia kata. Lepas tu dia pun ngaji Quran sentiasa. Mula dari situ Fatihah tak luluh dia kata, bukan kata Yasin. Maksud saya nasihat tu dia tawaduk lah dia. Okey tak apa. Memang saya tak betul. Tak boleh. Waktu hak hafal, semangatnya hafal Yasin. Kita ingat Yasin dah ada. Ada ni. Awak amal dengan ilmu, jangan turu orang, jangan buat tradisi, buat adat. Kita mengabdikan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran kalamullah. Yasin jantung Al-Quran. Baca dengan ilmu. Baca salah bukan makruh, haram. Quran akan laknat kembali. Orang bagi Quran lah kena mati perkara ni sebab mereka bidang mereka Quran. Macam mana dia dapat ilmu Quran, begitulah dia kena sebarkan ilmu Quran pada orang lain. Macam mana dia membaca Quran dengan membaca panggil beramal. Membaca panggil beramal dengan ilmu yang macam mana. Dia pastikan anak jemaah dia beramal baca Al-Quran dengan ilmu sebagaimana ilmu yang dia membaca Al-Quran. Ini baru panggil orang yang berilmu Al-Quran, yang amanah dengan ilmu Al-Quran, yang mengikut disiplin Al-Quran, membaca dengan ilmu, bukan membaca dengan turuk-turuk.
Ada ni. Waktu bicara bab cabang agama. Orang ni nak bicara berkaitan dengan usul agama. Pelera agama jangan jadi riddah. Dan tuannya namanya nama riddah. Dan tuannya tuan riddah nama murtad. Ini hak paling besar sekali. Pelera agama, pelera usuluddin. Pada ni. Dan inilah mana ni? Riddah ke murtad? Inilah riddah sebenarnya. Tapi kita pakai mudah lah, pakai murtad je lah. Tahu? Dah kita sebut riddah ni kau. Apa benda pula riddah? Kita murtad je. Kita sebut murtad je lah. Dan inilah murtad. Sebesar-besar bagai kapi. Ge tu saya buat bagi atas. Takut bagi kapi. Bagi. Dah beralif ge ya. Kalau bagai pun ge ya. Kalau bagi ge ya juga. Tapi kalau kita jawi lama beralif ge bagi. Kalau kita jawi lama beralif ge bagi. Kalau kita jawi kemudian beralif ge ya bagi. Bagai ge ya juga. Ge saya buat bagi atas. Dah lah. Bukan kita arak je berbagi. Kita cari berbagi juga. Sebab apa? Takut orang dah nak baca. Dan inilah murtad. Sebesar-besar bagai kapi. Kenapa sebesar-besar bagai kapi? Nak banding dengan kapi-kapi yang lain. Sebab dia asalnya orang Islam. Islam mana? Warisi daripada ibu bapa. Tiba-tiba tak jaga Islam dengan berkata-kata, dengan perkataan yang membatalkan Islam, dengan perbuatan yang menyebabkan batal Islam. Jadi Islam, lepas tu jadi murtad. Hak kafir asal tu, dia kafir seumur, dia tidak pernah duduk dalam Islam. Jadi murtadnya sebesar-besar bagai kafir. Islam warisi ibu bapa, tapi balik dalam keadaan akidah yang kafir. Satu juga. Dia kafir ni banyaklah kafir. Kafir Yahudi, kafir Nasara, kafir Majusi sembah api, kafir Wasani sembah berhala. Dia banyak jenis kafir ni. Kafir murtad lah. Sebesar-besar bagai jenis kafir. Dan dengan murtad. Dan dengan murtad. Jadi binasa akan sekalian ibadah-ibadah yang dahulu. Binasa terbatal amal ibadah. Dan binasa terbatal pahala ibadah. Tanda ni. Orang ni boleh jadi murtad. Jadi binasa akan sekalian ibadah-ibadah yang dahulu. Ada ni. Binasa apa ni? Binasa amal tu sendiri tak ada. Binasa apa? Binasa pahala amal tu pun tak ada. Kan kita dua. Satunya amal. Amalan yang dilakukan sah. Kemudian berpahala. Ada dua. Amal ibadah. Satunya sah, satunya berpahala. Nak sah amal ibadah, akidah kena betul. Kalau semayang kena betul pekoh. Nak berpahala, tasawuf, semayang dengan ikhlas, bukan riak, ujud, takabur, barulah berpahala. Nak sah puasa, akidah kena betul. Hukum pekoh puasa kena betul. Berpahala, puasa tu ikhlas. Ada ni. Gi Mekah, nak sah haji, akidah kena betul. Pekoh kena betul. Nak berpahala haji, gi Mekah tu ikhlas kerana Allah, bukan kerana nama, bukan kerana malu orang duduk tanya, bila nak pergi Mekah? Bila nak pergi Mekah? Bosan orang tanya, pergi yang Mekah. Contoh.
Jadi yang pertama untuk sah, yang kedua untuk berpahala. Untuk sah amal ibadah, akidah kena betul. Buat tu kena betul, semayang kena betul, puasa kena betul, haji kena betul zahir, baca Quran kena betul zahir, berpahala kena ikhlas. Itu tasawuf. Jadi nak sah amal ibadah tauhid dan fiqh, nak berpahala amal ibadah tasawuf. Ada ni. Sah amal ibadah, tertunai kewajipan sembahyang, tertunai kewajipan puasa haji, tapi hati tak ikhlas, terbatal pahala. Tapi amal sembahyang, amal puasa, amal haji sudah tertunai kewajipan, tak kena qada semula. Tapi pahalanya terbatal dengan riak, ujub, takabur, hasad, terbatal pahala. Tapi amal tak batal, pahala batal. Ada pun murtad ni, terbatal amal, terbatal pahala. Dua. Sebelum murtad di semayang, ada tak? Tak ada dah semayang, tak ada dah puasa, tak ada dah zakat haji, tak ada dah, terbatal amal. Pahala memanglah terbatal, amal pun terbatal, kosong. Terbatal ibadah, terbatal amal, dan terbatal pahala amal. Kemudian dia bertaubah daripada murtad di hadapan. Di hadapan Musa 63 tu. Di bawah tu 63 di bawah. Apabila jadi murtad seseorang, nescaya dah. Dia cerita hak taubah. Bila menjadi murtad seseorang secara wajib atas yang berkuasa menyuruh kembali kepada agama Islam dan taubah dari dosa murtad itu. Dia gitu je. Dia gini. Dia bila murtad, maka terbatal satu amal, satunya terbatal pahala amal. Kemudian dia bertaubah kembali. Maka apabila dia bertaubah kembali, yang kembali hanyalah amal sahaja. Kembali amal sahaja. Hak semayang tu ada semula, hak puasa tu ada semula, hak haji tu ada semula. Pahala tak ada. Kembali amal je. Apa faedah dia? Tak kena qada. Ada ni. Sebab tu kena faham dua sini. Binasa sekalian ibadah ni, binasa amal tu sendiri dan binasa pahala amal. Ada ni. Mana kalau mati dalam keadaan murtad seumpama tu, tak ada benda lah, kekal neraka selama-lamanya. Dia bertaubah kemudian daripada murtad dia tu, diterima kembali sebagai orang Islam. Maka amal sembahyang, puasa, zakat, haji yang terbatal tu akan ada kembali. Ada amal je, pahala tak ada. Dah faedah apa ada amal pahala tak ada? Tak kena qada. Sebab amal tu ada. Ada ni. Tak kena qada. Tapi pahala tak ada. Tapi dalam tempoh murtad tu, hak memang kena qada lah tempoh murtad ni. Hak sebelum dia murtad setahun. Dia bertaubah kembali. Semayang, puasa, zakat dan tempoh setahun tu wajib diqadakan. Ni kita cerita ni. Hak amal sebelum dia murtad. Dia semayang, dia puasa, dia zakat, dia haji sebelum murtad. Dia pun jadi murtad. Binasa amal dia. Binasa ibadah dia. Amal dia terbatal, tak ada dah. Amal semayang, amal puasa, amal zakat, amal haji tak ada. Pahala pun tak ada.
kemudian dia bertaubah kembali. Bila dia bertaubah kembali, amal sebelum murtad tu akan kembali balik. Pahala tak ada, amal saja. Maknanya amal haji dia tu kembali balik, tak perlu pergi Mekah semula. Hak kewajipan haji sekali sama hidup bagi orang yang berkemampuan. Situ je maksud dia. Bila dia murtad, kembali balik amal tu, tapi pahala tak ada. Ada ni. Tapi kalau dia murtad sampai ke mati, licin. Amal pun tak ada, pahala pun tak ada, kekal neraka selama-lamanya. Ada. Saya ingat ke belakang tu ada bicara bab taubah daripada murtad. Dan dengan murtad jadi binasa akan sekalian ibadahnya yang dahulu-dahulu. Ibadah-ibadah yang dahulu. Amal pun binasa, licin. Pala amal pun binasa, licin. Sebab murtad 3 perkara. Yang pertama, i'tiqad yang salah. Yang kedua, perkataan contohnya mengkafirkan orang Islam. Yang ketiga, perbuatan contohnya sujud kepada makhluk. Dia panggil asbabur riddah. Sebab murtad ada 3 perkara. Wajib fardu ain kita mempelajari agama Islam, iman dan ihsan, beragama dengan ilmu fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, beragama. Lepas tu dia sebut semua ni, fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, walaupun orang cemuh macam mana pun. Sebab apa? Itulah syarat untuk beragama. Syarat untuk beragama Islam, iman dan ihsan, itu 3 rukun agama. Syaratnya fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Sebab itulah sebut semua. Lepas tu tugu-tugu pondok sebut semua fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Sebab itu syarat untuk beragama. Wajib fardu ain kita belajar ilmu agama, fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Kita wajib beragama dan kita wajib mengetahui sebab-sebab yang menyebabkan terbatal agama. Dia kena belajar gitu. Kita wajib kena belajar untuk menjadi orang beragama, fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Kita wajib belajar apakah sebab-sebab yang menyebabkan terbatal agama. Asbabur riddah kena belajar. Sebab-sebab murtad kena belajar. Kalau nak belajar sebab-sebab murtad ni lah, terkadang keluar perkataan-perkataan yang dia tidak menyedari perkataan itu menyebabkan menjadi murtad. Ada ni. Perkataan menyebabkan menjadi murtad. Wak mudah-mudah dengan hukum hakam agama. Wak mudah-mudah. Semayang boleh apa? Ada ni. Semayang boleh apa? Contohnya. Dia dalam kitab panjang dia bicara perkataan menyebabkan dia murtad. Hukum agama, hukum apa gini? Dia tanya hukum apa ni, saya dak biasa dengar. Lain cerita, dia tahu dah. Hukum apa gini? Contohnya. Kenapa ni? Dia berkata dengan kuasa hati untuk menghina hukum agama. Ini semua sebab-sebab jadi murtad belaka. Kalau main kerat tangan pencuri zoling, dah kat tangan pencuri siapa suruh? Hukum siapa? Quran perintah, hukum Allah Ta'ala. Lepas tu Quran zoling, Allah Ta'ala zoling. Orang mencuri ni bukan kerat tangan, wifi je. Dia tukang ceramah. Tukang ceramah orang ustazah. Orang mencuri bukan kerat tangan, dia kata. Wifi je ke dia. Kata molek kau. Kerja wifi je rumah ustazah. Kerja rumah ustazah. Ada ni. Apa maksud bercakap seumpama tu? Jadi orang mencuri kerat tangan ni hukum tak betul. Wifi je baru hukum betul. Ada ni. Percakapan-percakapan dalam keadaan tidak menyebabkan jadi murtad. Ini semua fardu ain belaka kena belajar.
Mudah-mudah mengkafirkan orang Islam yang lain. Tu. Kena belajar molek. Mudah-mudah mengkafirkan orang Islam yang lain. Dia kena, kalau boleh takwil, dia kena takwil perkataan tu. Ada ni. Jangan mudah-mudah. Tu dia jaga pula. Itu fardu ain belaka. Mula-mulanya fardu ain kena belajar fardu ain tauhid fiqh. Sebab apa? Untuk menjadi orang yang beragama. Beriman dan amal soleh. Kemudian kena belajar pula perkara-perkara yang menyebabkan terbatal agama. Ini semua ilmu fardu ain belaka. Dan kitab Pati Paridah ni makna secara umum ke fardu ain, ada jugalah di dalam dia fardu kifayah. Bicara umumnya sebagian besarnya adalah hak fardu ain yang wajib kita belajar molek. Belajar macam mana untuk berakidah akidah sebenar. Lepas dah bicara macam mana pegangan-pegangan yang salah, aktikad yang kafir sudah bicara dahulu. Itu hak sebab yang pertama, iaitu aktikad yang salah. Wallahu a'lam.